Assalamualaikum, salam sejahtera, salam SKKJK Pasti Juara diucapkan kepada warga SKKJK terutamanya ibu bapa dan penjaga murid yang sudi meluangkan masa untuk menonton video tutorial penggunaan Pelantar D5 2.0 iaitu kesinambungan daripada video pertama yang telah dihasilkan dan ditonton oleh ibu bapa SKKJK sebelum ini. Untuk makluman ibu bapa, video kedua ini lebih bertumpu dan bersasar kepada ibu bapa dan penjaga murid yang baru masuk iaitu murid tahun 1 dan murid yang baru berpindah ke SKKJK bagi tahun 2022. Sangat digalakkan juga kepada ibu bapa bagi murid yang telah lama bersekolah di SKKJK untuk kita sama-sama mengingat semula cara mengakses Pelantar D5 ini supaya kita dapat membantu anak-anak kita mengakses dan menggunakan Pelantar D5 ini dengan lebih baik dan mendalam. Apa yang ibu bapa perlu tahu mengenai Pelantar D5 ini? Pelantar ini adalah pelantar utama dalam bidang pendidikan digital yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan dilancarkan secara rasmi pada 15 Jun 2020. Pelantar ini khusus bagi menyediakan kemudahan akses pendidikan digital buat murid-murid seiring dengan keperluan pembelajaran berlandaskan teknologi masa kini. Perkara penting yang ibu bapa perlu tahu juga adalah Pelantar D5 ini hanya boleh diakses melalui email khas iaitu email MOE Digital Learning DL. Kod khas ID D5 murid bermula dengan M diikuti dengan nombor khas dan berakhir dengan moedl.edu.my. Setiap murid telah disediakan akaun email khas oleh pihak KPM khusus untuk mengakses Pelantar D5 ini. Dan melalui akaun email khas yang dimiliki murid-murid ini juga, akses yang sangat meluas dan pelbagai disediakan untuk diakses murid-murid melalui Pelantar D5 ini. Salah satu akses yang telah tersedia dalam pelantar ini yang juga sangat-sangat membantu dalam mendepani isu berat yang menjadi satu isu yang meresahkan bagi ibu bapa pada masa kini adalah akses buku teks digital. Buku teks digital ini dilihat sangat penting kerana kebanyakan sekolah termasuk SKKJK telah mengambil inisiatif untuk mengadakan storage box atau kotak simpanan di sekolah di mana murid-murid boleh menyimpan buku di sekolah dan beg tidak lagi mengalami isu berat. Oleh itu, murid-murid boleh merujuk buku teks digital di Pelantar D5 ini tanpa perlu risau dengan ketiadaan buku teks maujud di rumah. Mudah kan? Oleh itu, sangat-sangatlah penting untuk ibu bapa dan murid-murid menyedari kepentingan Pelantar D5 ini dalam membantu menyediakan pendidikan lebih baik. Sedikit makluman dan peringatan, bagi murid-murid lama SKKJK, kad ID D5 sudah lama diedarkan melalui medium Google Form pada awal tahun 2021, melalui WhatsApp pada pertengahan tahun dan hujung tahun 2021 setelah ibu bapa menonton video pertama tutorial penggunaan Pelantar D5. Oleh itu, saya percaya semua murid sudah memperoleh ID D5 masing-masing. Maklumat penting buat murid-murid yang baru berpindah masuk ke SKKJK, sila gunakan ID D5 yang sama yang telah diperoleh atau dibekalkan di sekolah lama. ID D5 tetap sama walaupun berpindah sekolah kerana ia merupakan ID D5 rasmi di bawah KPM, bukan di bawah kelolaan sekolah. Peringatan buat semua murid diingatkan untuk menyimpan sebaiknya ID D5 tersebut dan jangan dihilangkan. Hal ini bagi mengelakkan ID D5 tersebut disalahguna oleh pihak lain dan bukan untuk tujuan pendidikan. Contohnya mendaftar akaun email tersebut untuk pembelian barang atas talian, langganan atas talian dan sebagainya. Diingatkan sekali lagi, akaun email ini dipantau dan dikawal oleh KPM dan sebarang aktiviti atau penggunaan bukan berbentuk pendidikan akan dikesan oleh pihak KPM. Makluman baru buat murid-murid tahun 1 2022, ini adalah tahun pertama murid di peringkat sekolah rendah. Oleh itu, KPM telah menyediakan ID D5 untuk murid-murid mengakses Pelantar D5 tersebut.
Untuk mendapatkan ID Delima anak tahun 1 masing-masing, sila berhubung dan berurusan dengan saya, Miss Nazura, di talian 019 780 1493. Saya ulangi, 019 780 1493. Boleh hubungi di WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan kad ID Delima setelah menonton video ini. Dan ini adalah bentuk kad ID Delima yang akan diperoleh. Bagi murid-murid yang telah lama bersekolah di SKKJK dan sehingga kini masih belum memohon ID Delima daripada saya, bolehlah segera berbuat demikian untuk kebaikan bersama. Saya ulangi, 019 780 1493. Sekali lagi, 019 780 1493. Baiklah, saya akan menunjukkan tutorial log masuk platform Delima melalui peranti. Peringatan yang sangat penting untuk tuan-puan ambil kira, email MOE tersebut perlu ditambah dahulu dalam senarai akaun email yang ada dalam peranti tuan-puan, sama ada di telefon pintar atau di laptop atau di PC. Cara untuk menambah akaun email ini sama seperti kita menambah akaun Google di peranti kita. Dan ini adalah bahagian paling penting untuk tuan-puan tahu. Di telefon pintar, untuk menambah akaun email KPM ini, telefon pintar tuan-puan atau anak tuan-puan wajib dipasang ketetapan keselamatan, iaitu seperti dalam bentuk PIN, pattern atau password. Sekiranya telefon pintar tersebut tidak mempunyai ketetapan keselamatan, atau erti kata lainnya, telefon tidak diset password, pattern atau PIN, akaun email KPM ini tidak berjaya ditambah secara lancar dalam senarai akaun email di telefon pintar. Terdapat juga cara lain untuk log masuk platform Delima ini, tetapi dengan menambah akaun dalam senarai akaun adalah lebih mudah dan melancarkan proses log masuk setiap kali. Baiklah, langkah demi langkah bagi mengakses portal Delima ini. Pertama, boleh melalui pautan laman web seperti yang dinyatakan. Cara kedua atau boleh dikatakan sebagai cara yang lebih mudah, type Delima KPM di search box Google dan pilih senarai yang teratas. Sekarang saya akan menunjukkan cara mengakses portal Delima di laptop. Untuk makluman tuan-puan, cara mengakses portal Delima di laptop atau di PC yang saya bakal tunjukkan ini adalah lebih kurang sama caranya untuk log masuk di telefon pintar. Baiklah tuan-puan, kita pergi pada Google Chrome di peranti kita. Kemudian saya akan tunjukkan pada tuan-puan di bahagian profile picture ini. Ini adalah senarai akaun yang telah ditambah di laptop saya ini, dan tuan-puan boleh lihat saya sudah menambah akaun KPM di laptop saya dan sudah tersenarai bersama dengan akaun lain. Cumanya beza, ini G untuk guru, manakala untuk anak tuan-puan bermula dengan huruf M untuk murid. Apabila sudah ditambah, akan muncul dalam senarai-senarai akaun email kita yang lain. Baiklah, seterusnya kita pergi di bahagian search box atau di bahagian carian ini. Di bahagian atas ini, typekan Delima KPM. Kemudian enter dan pilih pilihan yang teratas sekali, iaitu login Google Sites ini. Kemudian klik padanya. Dan tuan-puan, ini adalah paparan utama yang tuan-puan akan lihat, anak tuan-puan akan lihat, iaitu paparan untuk log masuk ke portal Delima. Seterusnya klik pada log masuk. Tuan-puan akan diminta untuk memilih akaun untuk proses log masuk. Tuan-puan diberi paparan akaun sebegini, senarai akaun yang sebegini,
Dan kerana itulah pentingnya bahagian tadi di mana kita perlu tambah dan wujudkan akaun email KPM di peranti kita. Sekiranya tidak, maka akaun email KPM tersebut tidak akan muncul dalam senarai. Seterusnya, pilih akaun email yang betul, iaitu yang mempunyai M di hadapanlah untuk murid. M di hadapan diikuti nombor siri khusus @moedl.edu.my. Klik padanya, kemudian kita akan dibawa ke paparan ini. Seterusnya, pilihlah kategori yang betul, iaitu kategori murid. Dan kita akan diminta sekali lagi untuk membuat verifikasi akaun manakah yang kita akan gunakan untuk log masuk ke portal D5. Pastikan akaun yang betul. Dan kita sudah berjaya log masuk. Tetapi ada bahagian sekiranya tuan-puan ada terjumpa bahagian verifikasi kata laluan. Selepas tuan-puan pilih akaun, verifikasi akaun, akan berlaku pula verifikasi kata laluan. Masukkanlah kata laluan yang telah diberi dengan betul. Pastikan aksara, pastikan setiap huruf dan nombor yang dimasukkan adalah betul dan tepat. Barulah proses log masuk dapat dijalankan secara lancar. Baiklah, setelah verifikasi akaun telah dibuat, inilah paparan yang anak tuan-puan akan peroleh, iaitu paparan menu murid. Inilah fungsi-fungsi dan bahan-bahan yang telah disediakan oleh KPM dalam portal ini dalam menu murid. Sangat-sangat banyak tuan-puan untuk anak-anak kita. Baiklah, saya akan sentuh secara ringkas setiap satu fungsi atau fitur yang telah disediakan dalam menu murid ini. Baiklah, buku teks digital. Buku teks digital adalah buku teks KPM yang murid gunakan sekarang, tetapi boleh juga diakses secara atas talian. Ini adalah pilihan tahun 1 sehingga tahun 6 untuk sekolah rendah. Sangat lengkap daripada tahun 1 sehinggalah ke tahun 6. Buku teks dalam bentuk digital yang boleh diakses secara atas talian. Seterusnya, kita ada fungsi aktiviti. Klik padanya dan seperti tuan-puan lihat dalam fungsi aktiviti ini sahaja, sangat banyak bahan yang disediakan. Ada Google Classroom, iaitu ibaratnya kelas secara atas talian. Microsoft Teams, Apple Resources, Edu Web TV atau juga dikenali sebagai laman pembelajaran KPM. Kemudian video pembelajaran KPM, latihan asas talian berkenaan software Microsoft dalam pendidikan dan banyak lagi tuan-puan. Seterusnya kita lihat pula fitur aplikasi. Aplikasi dalam fitur ini adalah aplikasi Google yang sangat banyak telah disediakan dalam menu murid portal D5 ini. Kita ada Google Keep untuk membuat atau menyimpan nota, Google Drive tempat penyimpanan data, Google Photos, YouTube untuk melayari bahan pendidikan, Google Translate, Google Earth dan Google Maps sebagai peta, Auto Draw dan Canvas untuk melukis atau berkarya secara atas talian. Seterusnya, kita lihat pula setelah aplikasi kita ada fitur pusat sumber. Dalam fitur pusat sumber ini, kita boleh lihat pusat sumber ini di bawah kelolaan Perpustakaan Negara Malaysia. Dan ini adalah pusat sumber maya di mana murid-murid boleh mengakses, boleh mendapatkan beribu bahan bacaan secara atas talian melalui fungsi ini.
Seterusnya, kita ada juga fitur email, kalender, maklum balas sekiranya terdapat sebarang soal selidik yang dijalankan KPM menggunakan medium delima ini, dan akhir sekali, rakan delima iaitu pihak yang bekerjasama dalam portal delima ini. Baiklah, tuan-puan, itulah tadi sedikit sebanyak mengenai portal delima, cara log masuk dan juga fungsi, bahan dan sumber yang tersedia dalam portal ini. Tuan-puan, ingin saya tekankan, silalah galakkan anak-anak kita untuk memanfaatkan portal pendidikan ini kerana sangatlah banyak dan meluas manfaatnya untuk anak-anak kita. Adalah lebih bagus untuk masa lapang mereka diisi dengan meneroka sumber-sumber pendidikan yang telah rapi tersedia untuk mereka ini. Sebarang persoalan mengenai portal delima ini, tuan-puan bolehlah sentiasa berhubung dengan saya, Miss Nazura, melalui WhatsApp atau Telegram untuk penerangan lebih lanjut. Saya akan cuba sehabis baik membantu menyediakan yang terbaik untuk murid-murid SKKJK. Bolehlah hubungi dan berurusan dengan saya di talian yang dinyatakan. Dan saya sangat berterima kasih kepada pihak tuan-puan kerana sudi menonton video ini dan bersama-sama bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menyediakan akses pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sama-samalah kita berganding bahu dalam membantu anak-anak kita mendapat sumber pendidikan secara meluas melalui portal delima ini. Sedikit makluman sebelum ditamatkan video ini, mohon jasa baik pihak ibu bapa, pihak tuan-puan untuk mengisi Google Form yang telah disediakan sebagai rekod yang tuan-puan telah menonton video ini dan juga untuk mendapatkan maklum balas daripada pihak tuan-puan supaya boleh ditambah baik lagi pelaksanaan penggunaan portal delima ini pada masa akan datang. Baiklah, sekian, terima kasih.